Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk dengarkan perkongsian daripada saya. Nama saya Muhammad Nakidi bin Sani. Hari ini saya ingin membuat perkongsian tentang cara-cara membentuk minda yang sihat. So sebelum saya mulakan perkongsian ni, saya berharap dan berdoa agar perkongsian saya ni bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan anda semua boleh amalkanlah apa yang saya kongsikan ini, termasuk diri saya juga, untuk amalkan perkongsian yang saya akan kongsikan sebentar saja lagi. So Assalamualaikum kepada viewers yang masuk ke live hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir. So tanpa membuang masa, saya akan mulakan perkongsian saya ni. So tajuk kita pada hari ini adalah cara membentuk minda yang sihat. So minda yang sihat ni bukan lagi perkara yang boleh diremehkan lah pada zaman ni, sebab penjagaan badan yang mantap saja tak cukup sebenarnya untuk diri kita buat pekerjaan kita ataupun buat aktiviti yang kita akan buat tu dengan baik. So salah satu dua perkara yang kita kena jagalah adalah minda kita dengan tubuh badan kita. So walaupun kita mempunyai tubuh badan yang sihat, kita kena juga jaga minda kita ni, sebab tanpa minda kita ni, badan-badan kita ni takkan berfungsi lah, macam apa yang sains katakan. So badan-badan kita ni gerak disebabkan minda kita yang kawal. So tanpa otak ataupun minda, mungkin tubuh badan kita ni tak akan berfungsi lah. Senang cerita, kalau ada sebarang gangguan daripada urat saraf untuk otak kita ni, mungkin kita akan terkena angin ahma ataupun stroke. Tu salah satu implikasi lah jika kita tak ada minda yang sihat. So selalunya kita digalakkan untuk mempunyai badan yang sihat. Kini minda yang sihat juga patut diberikan keutamaan. So jika kita lihat dari segi maknanya, minda ialah fikiran atau akal atau daya berfikir. So kalau kita nak minda yang sihat, kita perlu jaga perkara yang saya akan cakap ni lah. Antaranya adalah gaya hidup kita, rakan-rakan kita, suasana persekitaran kita, dan bermacam lagi lah. So tu semua adalah perkara-perkara yang bagi efek kepada penjagaan minda kita. So kalau kita jaga semua benda tu, gaya hidup kita, dengan siapa kita berkawan, dapatlah membentuk akal fikiran yang sihat dan berdaya tahan. Setiap orang pasti akan mengalami masalah dan cabaran dalam hidup mereka. Semua ni boleh menjejaskan emosi dan kesihatan mental seseorang. So antara benda baik lah yang kalau kita dapat, sekiranya kita jaga kita punya minda ni, adalah minda yang sihat ni. Kalau apa-apa masalah pun ataupun gangguan emosi, kita dapat kawal dengan baik. So sebagai contoh lah, kita ambil contoh simple. Kalau kita bawa kereta, so masa kita bawa kereta tu, tiba-tiba ada orang masuk sempang tak bagi signal kan. Kadang-kadang kita dah termarah. So kalau kita mempunyai minda ataupun otak yang sihat, kita boleh kawal emosi kita daripada keluarkan kata-kata yang kurang enak didengar lah. So kalau contoh dia dah masuk sempang tanpa bagi signal, kalau kita mempunyai minda yang waras, kita takkan keluarkan kata-kata yang bukan-bukan lah. Itu salah satu contoh dia lah, contoh mudah. Kalau contoh yang agak berat, kalau kita mempunyai masalah dalam perkahwinan kita. So contoh kalau suami isteri ni bergaduh, so masa dia gaduh tu, dia cakap lah, dia keluarkan kata-kata yang kurang sopan ataupun argument lah, kata-kata yang untuk tahu siapa yang menang kan dalam perdebatan mereka kan.
So dari situ, kalau suami dia, so kita ni sebagai lelaki, kalau kita sebagai suami, ketua dalam keluarga, kalau kita tak dapat kawal emosi kita ataupun kawal mental kita masa kita tengah bergaduh tu, mungkin kita akan keluarkan lah, ataupun tunjukkan diri sebenar kita. Maksudnya kita akan mungkin terpukul ke isteri kita, terkeluar kata-kata yang kurang enak kepada isteri kita. So itu adalah salah satu sebab lah kita kena jaga kesihatan minda kita ni. Okay. So kalau kita jaga, mungkin kita akan dapatlah kawal emosi kita, jaga mood kita, okay, mental kita, semua dalam keadaan baik kalau kita jaga minda kita lah. So sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ia boleh membawa kepada perkara-perkara negatif. Okay. Itu adalah pendahuluan, okay, pendahuluan untuk cara membentuk minda kita yang sihat. So di sini minda memainkan peranan yang penting. Bagaimana ia memproses satu perkara dan peristiwa akan mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang. Bagi mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang di luar kawalan ataupun di luar, maksudnya di luar kewarasan kita lah, penting untuk kita memiliki minda yang sihat. So sebagai contoh ni, yang contoh tadi lah saya bagi, yang kalau kita tak dapat kawal emosi kita semasa sedang bertengkar dengan pasangan kita ke kan, mungkin kita akan membuat perkara yang di luar kewarasan kita lah, tanpa kita sedar. So hari ni saya nak kongsikan tips-tips yang saya rasa dapat membantu kita untuk menyihatkan lagi kita punya minda kita. Okay. So poin yang pertama adalah berkawan dengan orang yang betul. So mencari kawan ni ataupun circle-circle yang selalu kita orang kata lepak ataupun selalu kita tegur menegur, selalu kita contact. Salah satunya macam kawan rapat kita ke, family member kita. Mungkin dari situ kita perlu pilih jugalah siapa yang kita nak berkawan. So kalau kita berkawan dengan orang yang selalu keluarkan kata-kata kesat ke, buat perkara yang bukan-bukan, mungkin sebab pendapat saya, kita kena jauhkanlah diri daripada mereka. Bukannya tak berkawan dengan mereka, tapi kita jauhkan diri kita daripada mereka. So sebab apa kita jauhkan? Sebab takut kita terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang diorang buat. Contoh macam kalau ada kawan yang orang kata ambil barang-barang terlarang kan, takkan kita nak duduk rapat dengan dia, berkawan dengan dia dengan rapat kan. So kita sebagai orang normal ni, first thing yang terlintas kepada kita nak jauhkan diri kita daripada dia lah. Takut-takut kita terjebak ke, ataupun mungkin bila dia ambil barang terlarang tu, mungkin dia ada efek dekat kita, efek buruk lah, kesan negatif pada diri kita ni. So mempunyai kawan yang atau rakan yang betul adalah sangat penting. Bermula dari zaman persekolahan kita sampailah zaman pekerjaan, rakan-rakan ataupun orang yang berdekatan kita mempunyai pengaruh yang besar. So memang efek dia besar lah kalau kita pilih orang yang betul ni ataupun orang yang tak betul. So antara dua ni je, betul atau tak betul. So kalau kita pilih yang betul, apa kesan yang dia bagi, memang kebanyakannya kesan yang baik lah. Kalau pilih kawan yang tak betul, yang kurang baik, mungkin kita dapat kesan yang tak baik lah. So kalau kita berkawan dengan orang yang betul, kita dapat orang panggil membantu development minda kita lah. So sebagai contoh lah, contoh kita nak cari kawan baru. Kalau ikut cara saya, mungkin saya akan join kelab ataupun buat aktiviti yang memerlukan orang sekeliling untuk bantu kita buat. Sebagai contoh, kalau kelab, kita boleh join kelab sukan ke. Sebagai contoh, kalau kelab badminton, so masa kita free, kita join lah kelab badminton.
Sebab apa kita join orang macam tu? Sebab bila kita join kelab badminton, kita jumpa orang-orang yang sama minat dengan kita. So bila kita jumpa orang yang sama minat dengan kita, kalau kita tersungkur ke apa kan, contoh tengah main badminton, terjatuh. So kalau kita jumpa orang yang tak betul, mungkin dia orang akan dah gelakkan kita dulu ke apa kan. Tapi sekiranya kita join dengan kelab badminton ni, semua orang mempunyai goal yang sama, motif yang sama, iaitu nak power dalam badminton lah. So apabila kita tersungkur, dia orang tak gelak dulu, dia orang tolong kita dulu baru kita orang gelak lah. So bila dia dah tolong, dah bagi, so dari situ kita dapat sokongan lah. Sokongan bukan saja dari emosi, mungkin mental kita. So bila kita dapat sokongan-sokongan kecil macam tu, walaupun dia kecil, dia memberi impact yang besar kepada kehidupan kita, kepada diri kita, kepada mood kita, um, dari untuk kesihatan minda kita lah. So walaupun dia kecil, ya, sokongan tu kecil je, dia dapat memberi efek yang besar kepada minda kita. So adalah penting untuk kita memilih rakan yang boleh membawa manfaat ke arah kebaikan, bahkan mereka akan melarang anda daripada melakukan sesuatu kejahatan atau perkara yang tidak bermanfaat. So kalau kita ada rakan baik kita, kawan yang selalu kita contact selalu, um, kalau kita tengok rakan kita ni selalu tegur-tegur kita kan, walaupun pada kita benda kita buat tu tak betul sebenarnya, betul tapi pada dia salah. Mungkin pandangan dia betul sebab contoh kalau kita contoh lah, kita cara kita bercakap dengan ibu bapa kita kan, mungkin cara kita cakap dengan ibu bapa kita tu, nada kita agak tinggi, ataupun cara pertuturan kita tu agak kasar. So mungkin ada masa kita sedang berbual dengan ibu bapa kita, ada rakan-rakan kita sedang memerhatikan kita kan. So lepas kita berbual, dia pun jumpa kita, dia cakap cara kita cakap dengan ibu bapa kita tu tak betul sebenarnya, tinggi, nadanya tinggi, dan pertuturannya pun agak kasar, dia cakap. So kita ni dengar macam mana dia memang betul lah cara kita cakap tu kan, maknanya kebiasaan kita buat macam tu kan dari kecil kan. Tapi bila kawan kita tegur tu, kita just ambil je lah, nasihat je tu, nasihat tu kita ambil je. So dari situ kita dapat tahulah yang sebenarnya rakan kita ni um, nak membantu kita ataupun tegur kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. So kan memang penting lah kita ada kawan yang selalu tegur kita ni, okay? Berkawan dengan orang yang betul. So memang penting lah untuk proses menyihatkan minda dan mental kita dan emosi kita, okay? So kalau boleh, pilihlah rakan yang berkongsi nilai yang sama, saling memotivasikan diri dan mengajak kita ke arah kehidupan yang lebih baik, okay? Itu poin yang pertama. Untuk poin kedua ini pula, kalau kita rasa kita ni banyak kekurangan, kalau boleh kita terimalah kekurangan diri kita ni. Sebab semua orang tidak sempurna dan pasti ada kekurangan diri. Kalau boleh kita terimalah kekurangan diri kita ni. Terima kekurangan ni tak bermakna kita menerima bulat-bulat kekurangan. So bila kita terima kekurangan ni, apa yang kita boleh buat untuk improvekan lagi kekurangan kita ni, okay? So bagi keadaan ataupun kekurangan yang boleh diperbaiki dan boleh ditambah baik, kita usahakanlah untuk membaikinya. So sebagai contoh, saya ambil contoh untuk diri saya. Saya ni minat dalam bidang programming kan. Saya nak bidang programming. So saya tahu saya lemah dekat mungkin kat bahagian ni saya lemah. Dekat bahagian contoh, kalau orang-orang panggil language lah, dalam programming panggil language. Language ni saya lemah, bahasa ni saya lemah. So bila saya dah tahu saya lemah, takkan saya nak cakap diri saya tak pandai kan. Tak, maksudnya tak terima kekurangan diri kita. So bila kita dah tahu kita lemah kat situ, kalau boleh kita perbaiki kekurangan tu, kita belajar bahasa tu. So bila kita dah belajar bahasa tu, kita dapat improve lah diri kita. Sebagai contoh, walaupun benda tu susah, kita dapat belajar. Bila kita belajar, kita dapat memudahkan kita punya pemahaman kita terhadap language tersebut.
So bagi keadaan ataupun kekurangan yang boleh diperbaiki, kita perbaiki dan usahakan untuk memperbaikinya. Bagi kekurangan yang di luar kekuasaan ataupun kemampuan anda, terima dengan seadanya. Melalui cara ini, kita dapat mengurangkan rasa tekanan ataupun rasa rendah diri ataupun low self esteem. So, kalau boleh kita terima je lah kekurangan diri kita, walaupun benda tu di luar kekuasaan kita kan. Terima je lah. Kalau benda tu boleh perbaiki, contoh kalau kita kurang expert bawa kereta kan, bawa kereta kita kurang sikit, selalu masuk parking salah ke apa kan, bolehlah perbaiki dengan pergi praktis dekat tempat-tempat parking ke apa kan. So point yang seterusnya adalah kalau kita ni kuat bekerja, contoh kita ambil contoh kalau ada seseorang ni pada tahun ni dia bekerja je tanpa rehat, kiranya Sabtu Ahad pun dia kerja, dia OT kan. So lepas dia bekerja tu, memang setahun tu dia push lah diri dia, memang dia cari duit ke apa kan, dia tak ada rehat, maknanya masa rehat dia sikit. So kalau boleh kita ni manusia biasa kan, janganlah teruskan bekerja tanpa berehat. Badan kita pun memerlukan rehat, minda kita pun perlukan rehat. So kalau boleh kita cari masa untuk kita bercuti selepas kita push diri kita melebihi limitasi diri kita dah. Sebagai contoh, kalau setahun tu kita push bekerja, mungkin tahun depannya awal tahun kita boleh ambil cuti ke apa kan. Ambil cuti dalam sebulan ke, tak tahu 2 minggu, 4 minggu, ambil lah masa yang masa tu memang kita tak fikir pasal kerja. Kita hanya fikir nak berseronok kan, nak release stress, nak buat perkara-perkara yang kita nak buat tapi tak terbuat-buat kan masa kita sibuk bekerja kan. Macam kita buat hobi kita ke, bercuti ke luar negara. Tu siapa yang ada kalau boleh siapa yang ada bajet lebih, macam ya dah kerja setahun mesti banyak duit kan. So kalau yang ada banyak duit tu, ada duit yang kira-kira memang bajet terlebih, tak tahu nak buat apa dengan duit tu. So buatlah duit tu dengan pergi bercuti kat luar negara. Kalau yang kurang, maknanya bajet tu cukup-cukup makan je, bolehlah bercuti dekat dalam negara saja. Walaupun dalam Malaysia ni banyak juga tempat-tempat best macam Langkawi ke apa kan. So boleh try pergi bercuti untuk merehatkan minda kita yang penat bekerja. Kita tak boleh push sangat otak kita ni, takut jam lah otak kan. So ada masanya badan dan minda anda perlu rehat daripada kesibukan harian ataupun tanggungjawab harian. So salah satu cara untuk kita rehatkan badan atau minda adalah dengan pergi bercuti. Bercuti dah dekat tempat-tempat yang peranginan yang penuh dengan kehijauan, kecantikan alam, dapat menenangkan jiwa dan minda. Okay. So kalau boleh kita bercuti kat tempat-tempat yang alam semula jadi macam kat kawasan perkampungan ke, kawasan-kawasan hutan, pergi jungle trekking ke apa kan. So dari situ kita dapat ni lah serap aura-aura positif, aura-aura hijau, aura-aura hujan, aura-aura hutan. Okay. So poin yang tadi adalah pergi bercuti. So yang seterusnya adalah mengamalkan pemakanan yang sihat. So pemakanan yang sihat juga merupakan salah satu cara untuk membentuk minda yang sihat. So pada zaman sekarang ni saya rasa pemakanan ni memang agak sukar lah untuk terutama sekali generasi saya ni, memang macam-macam makan, macam-macam makanan yang wujud sekarang ni, macam burger ke, makanan-makanan yang pelik lah, macam pisang goreng pun letak cheese ke apa kan. So memang makanan tu kalau kita tengok secara kasar memang tak sihat lah, memang makanan tu berlemak lah. So kalau boleh kita dari muda ni, ataupun yang dah berumur pun, ataupun yang mungkin dah kecil-kecil kan, ibu bapa dah bagi makan yang kurang berkhasiat kan, kecil-kecil dah bagi jajan hari-hari kan, kalau boleh kita kurangkan lah. Kalau boleh tak bagi pun tak apa, kita hanya amalkan pemakanan yang sihat lah, macam amalkan pemakanan hijau, okay? Makan sayur-sayuran, buah-buahan. So itu antara salah satu
pemakanan yang sihat lah. Sudah tentu pemakanan memainkan faktor yang penting untuk kesihatan minda. Makanan yang sihat seperti sayur-sayuran, buah-buahan boleh membekalkan nutrien-nutrien penting yang tinggi untuk badan dan cegah penyakit. So kalau kita ambil makan buah carrot, mungkin kalau kita makan buah carrot dapat menyihatkan mata kita. So ambil makanan-makanan yang natural lah, yang semula jadi dari pokok. So kalau makanan-makanan yang tak sihat macam makanan fast food ke apa kan, kalau boleh kita elakkan lah pemakanan-pemakanan yang tak sihat, macam McDonald, makan jajan ke apa kan. Kita kurangkanlah ambil makanan tu. So untuk poin yang seterusnya, sentiasa melakukan aktiviti fizikal. So kalau boleh yang siapa-siapa yang dah lama tak bersenam tu, bersenam lah. Sebab bersenam ni antara salah satu cara untuk menyihatkan minda kita dan aktiviti badan kita. Melakukan aktiviti fizikal boleh membantu meningkatkan kepekaan minda, tenaga dan mood yang positif. So kalau boleh, kalau kita bersenam ni, salah satu tu memanglah untuk menyihatkan badan dan minda kan. Tapi dengan kata lain juga, kita boleh menstabilkan mood kita supaya menjadi positif dan mempunyai tubuh badan yang bertenaga. Okay? Melakukan aktiviti fizikal boleh mencetuskan penghasilan hormon dopamin untuk meningkatkan mood kita lah, untuk boost kita punya confidence dan mood. Okey, kesimpulannya dengan kata-kata akhir, kesimpulannya terdapat pelbagai cara untuk ataupun kaedah yang boleh dilakukan untuk kita mempunyai minda yang sihat. So kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan semua amalkanlah tips-tips yang saya kongsikan tadi, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua dapat membentuk minda yang sihat dan menjalani hidup dengan bahagia lah, maknanya tak ada masalah ke apa kan. So dengan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya juga dapat amalkan perkongsian yang saya kongsikan tadi dan mengubah cara hidup kita untuk mendapatkan minda yang sihat. So itu saja dari saya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat sedikit sebanyak kebaikan daripada perkongsian saya ni. So saya akhirkan perkongsian saya ni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Terima kasih.